Testing 1 2 3. Testing. Assalamualaikum. Testing 1 2 3. Testing. Ya, Azwan MK, terima kasih kerana bersama. Testing 1 2 3, boleh dengar? Boleh kalau nak bervisi dengan saya nanti. Ya, boleh sambil-sambil tu boleh terus share, kita ambil masa sikit untuk lebih ramai yang bersama-sama dengan kita. Boleh dengar ke? Edi Setia, Muhammad Afdal, terima kasih. Faris, Waalaikumsalam. Razlan, terima kasih. Khairul, terima kasih. Anna, Aidi, Ismadi, terima kasih. Alhamdulillah boleh dengar suara clear. Waalaikumsalam. Zulkifli, Jarah Mat Saad is watching. Putri Salbia, ready? Okay, terima kasih. Amin Razak, Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, boleh terus share supaya lebih ramai lagi boleh bersama-sama dengan kita. Nasiha, Waalaikumsalam. Mimizi, ya, apa khabar? Ya, minta maaf saya terlewat sikit, lebih kurang 10 minit juga, walaupun dah janji 10.45 baru habis mesyuarat dengan bahagian-bahagian UMNO di Johor, 5 bahagian, bersama dengan Presiden dan Timbalan Presiden malam ni daripada pukul 8 lagi tadi, 8.30, minta maaf. Okey, terima kasih dapat bersama-sama. Kalau boleh kita share dulu untuk kita bersama-sama bincangkan topik isu semasa. Kita banyak membincangkan perkara-perkara yang melibatkan kepentingan dan kebajikan rakyat sebelum ini, dan isu yang terbaru juga menyentuh soal kebajikan dan kepentingan rakyat. Jadi ada perkara yang perlu untuk kita dapatkan pencerahan dan boleh kita berbincang. Mudah-mudahan ada masa kita untuk kita berkongsi. Sebelum itu kita mulakan dengan selawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam kepada yang bukan beragama Islam. Selamat sejahtera. Rasa ramai juga. Manja Gurdip Singh Bangwala. Saya sebenarnya ramai minta untuk adakan VC pada ataupun FB Live pada malam ini, untuk kita merungkaikan beberapa persoalan semasa berkenaan dengan terutamanya menyentuh soal proklamasi darurat dan ordinan-ordinan di bawahnya. Jadi ini antara perkara yang kita akan bincangkan insya-Allah dalam sedikit masa lagi untuk kita perbincangkan. Yang paling penting ialah untuk kita berbincang secara ilmiah dan tidak beremosi, dan yang mustahak sekali ialah kita kena faham berasaskan ilmu dan fakta, bukan hanya sentimen sahaja. Ya, apa-apa pun teruskan share supaya lebih ramai bersama dengan kita. Terima kasih, walaupun short notice, tak sampai sejam kita dapat bersama-sama, ataupun notis yang saya menyatakan hasrat untuk membuat FB Live pada malam ini. Ini juga atas permintaan ramai juga, yang ramai mesej saya kalau boleh nak dapatkan pencerahan. Pertama sekali, mereka nak dapatkan pencerahan apa beza proklamasi darurat dengan ordinan-ordinan darurat. Dalam perlembagaan disebut berkenaan dengan dua perkara ni, proklamasi darurat dan juga ordinan-ordinan. Dengan bahasa mudahnya, proklamasi ini adalah pengisytiharan. Maknanya bila diisytiharkan darurat, sebagaimana yang diperuntukkan dalam perlembagaan perkara 150, ini boleh dirujuk kepada perlembagaan 150 berkenaan dengan proklamasi darurat, dan juga ordinan-ordinannya. Sebab bila diisytiharkan darurat, maka kuasa darurat ini adalah terletak di bawah Yang di-Pertuan Agong, dan Yang di-Pertuan Agong lah yang mempunyai kuasa melantik siapa yang akan menjadi jawatan kuasa. Sebagaimana satu ketika tahun 69, bila berlakunya 13 Mei, peristiwa berdarah, maka pada waktu itu Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman menghadap Yang di-Pertuan Agong, dan Yang di-Pertuan Agong setuju untuk mewujudkan Mageran, dan jawatan kuasa Mageran pada waktu itu dipengerusikan oleh
timbalan Perdana Menteri Tun Abdul Razak. Cuma dalam konteks proklamasi darurat pada kali ini, ordinan darurat yang masyhurkan oleh Yang di-Pertuan Agong memperincikan bahawa kuasa eksekutif itu diberikan kepada kabinet yang dipilih ataupun dilantik sebelum proklamasi darurat. Sebelum kita bercakap soal isu pembatalan ini, elok kita pergi kepada soal kronologi, macam mana darurat ini bermula. Macam mana darurat ini bermula? Kalau kita ingat lagi, dia bermula pada bulan Oktober yang tahun lepas, apabila pada 25 Oktober buat pertama kali Yang di-Pertuan Agong memanggil Raja-Raja Melayu untuk mengadakan pertemuan dan perjumpaan. Ini adalah rentetan daripada kabinet yang bermesyuarat pada minggu tersebut membuat satu ketetapan khas untuk untuk mencadangkan diadakan darurat. Dan pada waktu itu hari Sabtu, kerana waktu itu kabinet khas itu berlangsung pada hari Jumaat. Saya ingat lagi hari Jumaat, kerana sepanjang hari Jumaat tu kita dah dengar berita-berita bahawa seolah akan ada darurat. Saya ingat Presiden menantikan apa sebenarnya perkembangan daripada mesyuarat kabinet, walaupun tidak ada seorang pun menteri yang memaklumkan perkembangan tersebut kepada Presiden UMNO pada waktu itu. Tetapi akhirnya hari Sabtu, hari Ahad 25 Oktober, Agong mengadakan pertemuan dengan sultan-sultan. Semua sekali ada 9 orang sultan, yang mana itu bukannya majlis raja-raja, itu ada perjumpaan yang secara tidak formal, kerana majlis raja-raja dia ada mesyuarat khas dia. Mesyuarat majlis raja-raja ini ada dalam perlembagaan, tetapi pertemuan ini ada pertemuan yang diadakan untuk Yang di-Pertuan Agong meminta pandangan daripada Raja-Raja Melayu berkenaan dengan cadangan daripada kerajaan untuk mengadakan ataupun untuk mengisytiharkan darurat. Pada waktu itu Yang di-Pertuan Agong telah membuat satu keputusan untuk menolak cadangan darurat sebagaimana yang diminta oleh kabinet ataupun diminta oleh Perdana Menteri mengikut perkara 1501 dan perkara 1502B, pemasyhuran darurat dan ordinan darurat kuasa-kuasa perlu 2020. Pada waktu itu kerajaan sebenarnya kalau nak ikutkan seperti mana pernah dibangkitkan oleh beberapa peguam-peguam pada waktu itu, mengatakan berlakunya krisis perlembagaan, kerana kalau mengikut perlembagaan Yang di-Pertuan Agong tak boleh tolak nasihat yang diberikan oleh Perdana Menteri. Tetapi pada waktu itu Agong tidak bersetuju untuk darurat itu diadakan, maka tak jadi sebarang darurat. Sehinggalah pada Januari, bila keadaan politik pada waktu itu mula nampak tidak stabil, dan kalau ingat lagi pada 9 Januari Datuk Seri Ahmad Jazlan, ahli Parlimen UMNO Machang, membuat sidang akhbar menarik sokongan. Dan pada waktu itu sebenarnya bila dia tarik sokongan, menyebabkan kerajaan pada waktu itu berada pada keadaan yang memang tidak seimbang, kerana dua orang yang berhormat mulia Kuli dan juga Datuk Jazlan menzahirkan tidak menyokong kerajaan. Dan pada waktu itu daripada 111 sudah tinggal 109. Kalau ikut 109 ni sama dengan jumlah pembangkang pada waktu itu. Dan kalau ingat lagi pada 11 Januari Perdana Menteri sekali lagi pergi berjumpa dengan Yang di-Pertuan Agong untuk mencadangkan supaya dibuat proklamasi darurat, dan akhirnya dipersetujui oleh Yang di-Pertuan Agong. Maknanya bermula daripada 11 Januari ataupun hari pertama proklamasi 12 Januari 2021, maka darurat diisytiharkan dengan alasan untuk menangani COVID. Dan itulah sepanjang yang berlangsungnya darurat ini.
memang kalau dari segi pendirian UMNO jelas kami di peringkat UMNO memang daripada awal tidak pernah bersetuju dengan darurat ini, kerana bagi kami kesan darurat kepada rakyat itu lebih buruk. Kesan darurat kepada negara itu sebenarnya lebih dahsyat. Sebab pertama sekali, mana ada pelabur yang mahu melabur dalam sebuah negara yang diisytiharkan darurat dan menggantungkan parlimennya. Sebab kita kena ingat, pelabur yang datang dia ada dua jenis. Pertama, pelabur yang datang untuk melabur sekadar pergi membeli saham-saham ataupun masuk dalam pasaran modal kita, buat untung keluar. Ini tidak add value ataupun tidak menambah nilai kepada ekonomi. Yang kita mengharapkan adalah pelabur yang keluar yang secara besar-besaran apabila PH mula memerintah, kerana pelabur-pelabur ini sebenarnya yang datang buka kilang, buka syarikat yang menambah nilai kepada ekonomi, dan mereka ini akan datang berasaskan beberapa faktor utama, antaranya kestabilan politik. Yang kedua, kalau mereka ini datang daripada negara-negara barat, terutamanya Amerika dan juga negara-negara Eropah, mereka akan meletakkan antara asas paling penting ialah sama ada negara tersebut mengamalkan rule of law, mengamalkan sistem demokrasi yang baik, mengamalkan prinsip hak asasi manusia yang baik. Ini antara perkara yang sentiasa dijadikan prasyarat oleh kerajaan bagi negara-negara tersebut. Dan mereka ini sudah tentu antara faktor yang akan menyebabkan pertimbangan nak melabur dalam negara ataupun tidak, dia akan melihat sama ada negara tersebut stabil segi politik. Dan yang kedua, kalau misalnya parlimen itu digantung dan diisytiharkan darurat, sudah tentu ini tidak akan memberikan apa-apa kesan yang positif kepada rakyat dari segi ekonominya. Itu pendirian UMNO. Yang ketiga, bagi pendirian UMNO, kita tidak bersetuju dengan pengisytiharan darurat, kerana bagi kita parlimen itu adalah instrumen penting sebagai semak dan imbang kepada suara rakyat. Betul lah apa yang berlaku semalam dan hari ini, ramai yang kata parlimen ni sebagai medan perbalahan dan sebagainya. Tetapi dalam satu aspek yang lain, inilah sebagai satu sistem check and balance kepada apa juga accountability yang perlu kita ambil ataupun kita perlu dapatkan daripada sebuah kerajaan. Contohnya perbelanjaan wang-wang rakyat yang diluluskan melalui bajet negara contohnya, ataupun apa juga perbelanjaan yang berkaitan dengan kepentingan negara dan rakyat. Ini perlu ada semak dan imbangnya, check and balance, perlu accountability. Dan seperti mana yang kita tahu, sebenarnya platform rasmi yang sepatutnya dijadikan platform untuk membawa suara rakyat sudah tentu adalah platform parlimen, bukannya media sosial semata-mata. Contohnya tuntutan-tuntutan rakyat berkaitan dengan kebajikan mereka, yang paling efektif adalah apabila ditanya di parlimen. Kenapa? Ada beza kalau ditanya di parlimen dengan ditanya di media sosial. Di media sosial, kerajaan tidak ada kebertanggungjawaban untuk menjawab, dan mereka boleh menjawab sama ada dengan fakta yang tepat ataupun sebaliknya. Itu bergantung kepada prerogatif mereka. Mereka tidak ada tidak ada sebarang undang-undang ataupun peraturan yang mewajibkan mereka untuk menjawab kepada persoalan rakyat. Tetapi kalau di parlimen, kalau kita tengok dalam sidang parlimen yang biasa, pukul 10 apabila bermula sidang parlimen yang biasa, bukan macam sidang khas ini, 10 sampai pukul 12 itu ada sesi soal jawab. Maknanya ahli-ahli parlimen yang mewakili kawasan masing-masing, mewakili rakyat, mereka diberikan ruang setiap hari selama 2 jam ke 2 jam setengah untuk mereka bertanya apa juga soalan, dan setiap soalan-soalan ini dalam perlembagaan dan dalam peraturan parlimen wajib dijawab dengan tepat. Kalau menteri-menteri ataupun timbalan menteri yang menjawab itu secara tak betul, maka mereka boleh dihadapkan kepada jawatan kuasa parlimen, yang mana mereka sehingga boleh dipecat ataupun digantung dan sebagainya. Maknanya ini perkara yang very serius. Sebab itulah menteri-menteri yang timbalan menteri, mereka tak boleh bila sesi menjawab,
dia berbeza dengan sesi berbahas. Pengalaman saya waktu jadi Timbalan Menteri dulu, kita kena membaca satu persatu apa yang ditulis oleh pegawai-pegawai kementerian, kerana itu adalah apa yang dikehendaki oleh penanya, dan jawapan itu mesti jawapan yang tuntas, jawapan yang tepat, berasaskan data dan juga apa juga maklumat yang diberikan oleh kementerian. Itu mekanisme check and balance. Bukan itu saja, bila adanya sebarang perbelanjaan, akta yang nak dibawa, di situlah perbahasan yang akan berlaku. Walaupun kadang-kadang kita boleh tengok cara perbahasan tu menggunakan kadang-kadang bahasa yang teruk, ataupun itu semua yang dipanggil sebagai tidak berparlimen, tidak mengikut etika parlimen. Itu semua yang perlu moderate oleh speaker. Okey, itu pendirian UMNO. Sebab itulah UMNO membuat pendirian ini dalam beberapa ketetapan. Kita buat pendirian kita dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi pada 29 Oktober, pada 25 April 2021, pada 16 Jun 2021, dan yang terbaru pada 7 Julai. Bahkan sebelum isu proklamasi darurat ini betul-betul dibuat pada 11 Januari, kita menyatakan pendirian kita kepada Yang di-Pertuan Agong, dan kita membuat kenyataan daripada hasil mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi bahawa kita menjunjung titah tuanku untuk tidak bersetuju dengan cadangan darurat. Tapi apabila 11 Januari proklamasi darurat itu diadakan, kita menyatakan pandangan kita bahawa darurat ini tidak wajar untuk diadakan. Betul, benar, kita ada menteri-menteri dan timbalan menteri kita, menteri-menteri yang mewakili kita. Sebab itulah walaupun mereka peringkat awal tidak memaklumkan kepada kita keputusan kabinet, tetapi apabila Majlis Kerja Tertinggi bermesyuarat, kita telah membuat ketetapan bahawa apabila 1 Ogos mesti tidak diteruskan. Dan sebab itulah dalam mesyuarat pada 25 April 2021, keputusan kita tegas. Kita mengatakan bahawa mengambil semangat daripada Perhimpunan Agong UMNO juga, bahawa kita tidak mahu darurat ini diteruskan selepas 1 Ogos. Dan pada waktu itu, saya ingat lagi Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Naib Presiden yang mewakili UMNO dalam Kabinet sebagai Menteri Kanan pada waktu itu, memberikan komitmennya, menyatakan bahawa sekiranya, ini saya quote, sekiranya darurat tetap diteruskan selepas 1 Ogos, maka ahli-ahli parlimen akan menarik sokongan dan menteri-menteri, timbalan-timbalan menteri, pengurusi-pengurusi GLC daripada UMNO akan meletakkan jawatan. Itu komitmen yang diberikan oleh Datuk Seri Ismail Sabri dan dimuktamadkan dalam resolusi Majlis Kerja Tertinggi pada 25 April 2021. Dan perkara ini kita maklumkan kepada Yang di-Pertuan Agong. Sekali lagi, pada 16 Jun, pada 11 Jun 2021, lebih kurang sebulan yang lepas. Kalau kita ingat lagi, buat pertama kali Agong memanggil ketua-ketua parti. Ini sebenarnya unconventional, kerana secara konvensionalnya, secara prinsipnya, tradisinya, Agong ni hanya bertemu dengan Perdana Menteri ataupun ketua negara ataupun the government of the day, kerajaan yang ada pada waktu itu. Amat jarang sekali Agong ini bertemu dengan wakil-wakil parti politik, kerana dari segi perlambagaannya ataupun dari segi konvensinya, Agong hanya bertemu dengan kerajaan. Agong tak bertemu dengan parti politik. Tetapi pada minggu itu, giliran UMNO ada 11 Jun. Sebelum itu, pertemuan Agong dengan Presiden PKR, Presiden DAP, Presiden Amanah, Presiden PAS dan sebagainya. Pertemuan-pertemuan ini Agong nak dengar sendiri daripada parti-parti politik berkenaan dengan isu semasa. Dan di pihak UMNO pula, pada waktu itu Presiden mewakili UMNO, satu-satunya parti yang membawa warkah, yang menulis warkah, kerana kita di peringkat pimpinan membuat ketetapan ataupun nasihat daripada Timbalan Presiden sendiri, Datuk Seri Muhammad Hassan, kepada Presiden supaya biar nak elakkan daripada fitnah orang dan tohmahan orang, nanti orang kata Presiden ni bincang benda lain. Lebih baik Presiden membawa pendirian parti dan tulis secara rasmi kepada tuanku dan baca kepada tuanku masa pertemuan itu. Apa dia dalam kandungan isi warkah itu? Antaranya ialah Presiden memberikan
keputusan ataupun resolusi parti dari segi Perhimpunan Agung UMNO dan juga Majlis Kerja Tertinggi berkenaan dengan pendirian parti. Dan antaranya yang disebutkan ada 4 perkara yang boleh saya kongsikan. Pertama ialah kita membuat ketetapan bahawa darurat tidak wajar diteruskan selepas 1 Ogos 2021. Ingat UMNO memberikan pandangan ini kepada Yang di-Pertuan Agong pada 11 Jun lagi, kan? Pada pertemuan Presiden, dan perkara itu ditulis dalam bentuk warkah dan diserahkan kepada Yang di-Pertuan Agong dan dibaca oleh Presiden mewakili parti. Antaranya ialah perkara yang paling penting ialah pertama ialah darurat tidak wajar diteruskan selepas 1 Ogos. Kenapa? Sebab alasan kita yang paling utama, ternyata darurat ini tidak banyak boleh membantu rakyat tetapi lebih banyak memudaratkan. Apa dia memudaratkan? Kompaun-kompaun yang luar biasa melampaunya, sampai RM10,000, sampai RM50,000. Tetapi pada masa yang sama berlakunya double standard. Orang yang pergi semayang masjid kena RM2,000, tetapi orang yang makan durian terlepas begitu saja ataupun nilainya berkurangan daripada itu. Maknanya ini apa yang rakyat lalui. Orang yang buka kedai colek lewat sikit saja setengah jam kena sampai RM10,000. Alhamdulillah akhirnya bila Pergerakan Pemuda UMNO kita tawarkan khidmat guaman percuma kepada ialah mereka ini adalah golongan B40, mereka yang tidak berkemampuan, menjual conlek waktu Ramadan, bila dibenarkan cumanya terlewat ataupun tutup lewat sikit saja, hampir lepas tu kena RM10,000. Tetapi akhirnya alhamdulillah lepas kita buat rayuan seperti mana yang semua maklum, yang saya telah pun kongsikan beritanya, akhirnya KKM setuju untuk hanya mengenakan RM500 saja sebab berlakunya sedikit sebanyak salah faham. Sebenarnya dia tutup dah, cuma yang makan tu adalah anak-anak dia saja, kan? Dia ialah biasalah lepas habis tu kemas-kemas makan apa yang ada dengan keluarga itu saja, dengan anak-anak dia. Jadi itu yang menyebabkan sedikit salah faham dan kita merayu akhirnya dapat diturun. Tetapi ramai lagi yang kena dan tak dengan jumlah yang begitu besar. Ini satu contoh. Yang kedua seperti mana yang saya sebutkan tadi, dari segi kesan kepada ekonomi juga besar. Pelabur mana yang akan datang melabur kepada sebuah negara yang mana diisytiharkan darurat dan parlimennya digantung. Itu sebabnya kita menyatakan kepada Yang di-Pertuan Agong pendirian parti bahawa selepas 1 Ogos tidak wajar diteruskan. Yang kedua, pendirian kita nyatakan kepada Yang di-Pertuan Agong supaya parlimen ini dibenarkan bersidang. Dibenarkan bersidang kerana apa? Kerana kita melihat bahawa pentingnya ada di sana nilai accountability. Bila kerajaan menggunakan wang rakyat, contohnya kumpulan wang amanah negara, yang tak pernah dalam zaman BN kita gunakan. Kerajaan BN tinggalkan kumpulan wang amanah negara dengan 19.5 bilion, 1.57 bilion dalam bentuk tunai. Tetapi melalui darurat ni mereka mengeluarkan 3 bilion. Kita mestilah kita nak tahu mana pergi 3 bilion ni, kan? Betul ke bantu rakyat? Bila rakyat minta bantuan, M40 yang langsung tidak diberikan bantuan, setakat bila kita bising barulah bagi RM250 contohnya. B40 setakat RM500 tak cukup bantuan ini. Sebab itulah ini antara perkara yang kita minta parlimen itu dibuka supaya ada ruang untuk kita menuntut secara rasmi. Betul kita boleh menuntut seperti mana yang ramai yang sebut Pemuda UMNO rumuskan 10 tuntutan utama. Bolehlah kita ketuk pintu Timbalan Perdana Menteri. Kebetulan dia datang ke pertemuan dia dengan Presiden Parti, dia datang ke rumah Presiden Parti. Saya minta untuk pergi ke rumah Presiden, diminta untuk pergi ke rumah Presiden. Jadi ambil peluang bawa tuntutan ini, pergi jumpa dengan Datuk Seri Tunku Zafrul, membawa cadangan rakyat, rumusan yang diberikan kepada pemuda, kita berikan kepada Datuk Seri Tunku Zafrul 1.5 jam
kita diberikan ruang, saya ada mengambil peluang untuk menerangkan kepada Datuk Tunku Zafrul satu persatu tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh rakyat. Ini bukan saya sebutkan kepada Datuk Seri Tunku Zafrul, Menteri Kewangan. Ini bukan perkara yang dibuat-buat oleh pemuda. Tidak. Ini adalah apa yang diminta, dituntut oleh rakyat. Citra RM10,000 one off. Itu dituntut oleh rakyat. Kerana rakyat dalam keadaan keperitan, kesempitan, kepayahan, terdesak dan tertekan. Komitmen bulanan kena bayar. Kerja dibuang. Dibuang kerja. Pendapatan berkurangan ataupun hampir simpanannya hampir tiada. Terutamanya golongan M40 yang sudah menjadi B40, T20 yang jadi B40. Golongan B40 sendiri pun memerlukan sokongan. Bila kita kata moratorium contohnya, ini perlu kita bawa kepada kepimpinan. Tetapi ia lebih bermakna apabila dibawa secara rasmi di dalam medan rasmi parlimen. Kerana parlimen ini, menteri-menteri dan timbalan menteri tak boleh lari daripada persoalan yang dibangkitkan. Kalau kita bawa, kita mengharapkan suara netizen saja. Mujurlah saya ucap terima kasih kepada semua yang sentiasa memviralkan apa juga tuntutan yang rakyat sama-sama minta. Dan itu menjadi satu benda yang memberi impak. Sebab itulah jangan kita perlekehkan suara rakyat, jangan kita perlekehkan kesan virality ni, kesan tularnya apa juga status kenyataan-kenyataan yang kita memperjuangkan hak rakyat ini. Jadi ini antara perkara yang mustahak untuk kita ketengahkan. Tetapi ini juga yang kita minta daripada kepada Tuanku Agong supaya parlimen dibuka. Itu antara intipati penting. Maknanya yang lain tu saya tak nak share sangatlah. Dua perkara utama ni iaitu darurat tidak boleh diteruskan. Yang kedua, parlimen harus dibuka dan dibenarkan bersidang. Tapi alhamdulillah apabila ingat 11 Jun Presiden menghadap Yang di-Pertuan Agong bawa pendirian parti berkenaan dengan darurat, berkenaan dengan parlimen, berkenaan dengan beberapa isu lain lah. Tetapi pada masa yang sama Agong menerimanya dan Agong minta kebenaran daripada Presiden untuk diedarkan warkah itu kepada raja-raja yang lain, tuanku raja-raja Melayu yang lain. Kerana pada 16 Jun, 5 hari selepas Presiden bertemu dengan Yang di-Pertuan Agong, Agong mengadakan pertemuan dengan raja-raja Melayu. Sekali lagi ini pertemuan kali kedua. Ingat kali pertama 25 Oktober tahun lepas. Pada waktu itu juga berkaitan dengan darurat. Pada waktu itu raja-raja yang lain berkongsi citra yang sama bahawa darurat tidak wajar untuk diteruskan. Dan kali ini pada 16 Jun selepas Agong mengadakan pertemuan dengan wakil-wakil parti, Baginda mengadakan pertemuan dengan Yang di-Pertuan Agong. Dan kalau ingat lagi 16 Jun itu menarik. Sebab apa? Buat pertama kali dalam sejarah Agong mengeluarkan kenyataan yang mana dikeluarkan oleh Istana Negara. Selang beberapa minit penyimpan mohon besar raja-raja mengeluarkan kenyataan yang hampir serupa mewakili raja-raja Melayu. Dua kenyataan ini kalau kita tengok intipatinya sama. Apa dia? Maknanya apa yang UMNO cadangkan itu diangkat dan diterima, bahkan diperjuangkan oleh dan dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Apa Yang di-Pertuan Agong kata? Parlimen hendaklah sidang parlimen mesti diadakan secepat mungkin. Itu istilah yang digunakan oleh Agong. Istilah yang digunakan oleh raja-raja Melayu dalam kenyataan yang lain, sidang parlimen mesti diadakan dengan segera. Dua-dua ni. Satu dia gunakan perkataan secepat mungkin, satu lagi disebut perkataan segera. Dan yang menariknya, apa yang titah Yang di-Pertuan Agong? Titah Yang di-Pertuan Agong disebut parlimen mestilah diadakan secepat mungkin bagi membolehkan ordinan-ordinan darurat dan pelan pemulihan negara dibahaskan. Maknanya tuanku specifically mention parlimen kena buka bagi membolehkan ordinan-ordinan darurat dan pelan pemulihan negara PPN dibahaskan. Maknanya Agong sendiri yang minta dibahaskan. Dan ini juga zahirkan oleh raja-raja Melayu. Maknanya memang jelas bahawa parlimen
diminta untuk dibuka ini bukan parlimen yang macam sekarang ni, sidang khas, tetapi parlimen yang boleh bersidang seperti biasa bagi membolehkan perbahasan dan pengundian berlaku. Kenapa soal pengundian ini berlaku? Sebab kalau kita tengok kenapa sebelum saya cakap soal pengundian ni, kita tengok bila 16 Jun itu Agong keluarkan kenyataan, apa respon kerajaan? Kerajaan 2 hari sepi, tak membuat apa-apa kenyataan. Bahkan Datuk Menteri Agama, Menteri Undang-Undang Datuk Seri Taqiyuddin seolah-olah memperlekehkan pula apa yang titah Agong dengan mengatakan bahawa secepat mungkin ni, mungkin bulan 9, boleh bulan 10, dan sudah tentu ini yang menjadi polemik. Bila Tuanku Agong kata secepat mungkin, dia bukan tunggu bulan 9, bulan 10, kena secepat mungkin lah. Baca balik titah yang di-Pertuan Agong melalui kenyataan media Istana Negara, dan satu lagi ialah kenyataan media daripada penyimpan mohon besar raja-raja, yang dua-dua menggunakan perkataan secepat mungkin dan segera. Itu jadi polemik sekejap. Dan bila kerajaan yang amat berhormat Perdana Menteri melalui kenyataan media yang dikeluarkan oleh pejabat Perdana Menteri keluarkan kenyataan, dia kata ambil maklum dengan apa yang dibangkitkan oleh di-Pertuan Agong. Dan ini sebenarnya menggambarkan seolah-olah semacam ada satu hubungan yang tidak smooth, tidak lancar antara kerajaan dengan istana. Kerana istana memberikan notis ataupun titah yang jelas supaya parlimen itu dibuka, tapi akhirnya perkara itu didiamkan, tidak dibuat apa-apa kenyataan. Itu yang menyebabkan UMNO membuat mesyuarat khas di peringkat Biro Politik, yang mana kalau ingat lagi Presiden keluarkan kenyataan selepas daripada mesyuarat Biro Politik itu, memberikan tempoh 14 hari untuk kerajaan respon kepada tuntutan ataupun titah tuanku yang minta parlimen dibuka. Itu adalah desakan daripada UMNO, kerana pada waktu itu UMNO buat satu mesyuarat khas secara maya online, Biro Politik, yang sebenarnya sebahagian disebarkan. Pada waktu itu kita memberikan penghujahan, kepimpinan berbincang panjang lebar. Pertama, UMNO ini perkara 3 dalam perlembagaan, fasal 3 dalam perlembagaan UMNO, asas penubuhan UMNO adalah untuk salah satunya, selain daripada mempertahankan membela agama Islam dan orang Melayu, kepentingan orang Melayu, tetapi yang paling penting juga ialah dalam fasa 3 perlembagaan UMNO menyebut bahawa UMNO adalah parti yang sentiasa membela dan mempertahankan institusi Raja-Raja Melayu. Jadi bila Raja-Raja Melayu sudah bertitah minta supaya parlimen dibenarkan bersidang untuk membahaskan ordinan-ordinan darurat. Sebab itulah mau tak mau kita kena sambut kenyataan tuanku ini. Dan kita bagi tempoh 14 hari. Yang sedikit jadi polemik. Orang faham seolah-olah 14 hari kita bagi tempoh untuk keluar daripada kerajaan. Tidak. Kita bagi tempoh 14 hari supaya kerajaan mesti respon. Sebab kerajaan pada waktu itu senyap, sunyi, tak respon langsung terhadap titah yang di-Pertuan Agong. Cukup 14 hari barulah Perdana Menteri sekali lagi keluarkan kenyataan akan diadakan sidang parlimen pada 26 hari bulan lah. Itu pun dia tidak senaraikan apa aturan mesyuarat, tak apalah, yang penting dia respon. Itu yang bermulanya, yang mana kita buat ketetapan bahawa kita harus sentiasa membela dan mempertahankan titah raja. Okey, kembali kepada apa yang berlaku semalam. Pada 26 Jun, bila mana pada permulaan persidangan sebelum aturan mesyuarat untuk Tan Sri Muhyiddin Yassin membentangkan berkenaan dengan plan pemulihan negara ini, apa yang berlaku kita boleh tengok pembangkang di kalangan ahli-ahli parlimen PH mula mempersoalkan kenapa diadakan mesyuarat khas sahaja, bukan sidang biasa, sidang penuh. Sebab apa? Sebab apabila titah raja menyebut soal perlu dibahaskan, apa yang perlu dibahaskan? Proklamasi darurat dan ordinan-ordinannya. Ini adalah seiring dengan apa yang ada di dalam peruntukan perlembagaan. Dalam
perkara 150/3 disebut bahawa ordinan-ordinan ini hendaklah dibentangkan kepada ahli-ahli parlimen, kepada dua majlis, Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Dan sekiranya ia tidak dimansuhkan lagi, maka dia perlu dibahaskan, dan ahli-ahli dua majlis ini perlu menentukan sama ada ordinan-ordinan ini nak diluluskan ataupun nak dibatalkan, ataupun istilah bahasa Inggeris perlembagaan disebut annul, to annul, ataupun untuk membatalkan perkara ataupun melibatkan ordinan-ordinan ini. Betul, proklamasi darurat Agong kata jangan diteruskan selepas 1 Ogos. Tetapi itu semua kuasa Perdana Menteri untuk menasihati Agong sama ada perlu diteruskan ataupun tidak. Jadi perdebatan yang kuat berlaku semalam antara pembangkang dengan kerajaan. Akhirnya Datuk Seri Taqiyuddin sebagai Menteri Undang-Undang bangkit dan dia sebutkan bahawa pertama dia sebut pasal proklamasi darurat. Kerajaan telah pun membuat keputusan bahawa kerajaan tidak akan menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk darurat ini diteruskan selepas 1 Ogos. Itu bagus. Maknanya itu berseiringan dengan apa yang dikehendaki oleh rakyat, apa yang dibawa oleh UMNO dipersembahkan kepada Tuanku Agong, dan Tuanku Agong sambut perkara itu sebagai titahnya yang dikeluarkan, yang mana kita semua baca bahawa darurat ini tidak boleh diteruskan selepas 1 Ogos ataupun tidak harus diteruskan selepas 1 Ogos. Kalau istilah yang digunakan oleh raja-raja penyimpang mahu besar raja-raja Melayu, pemerintahan darurat ini mestilah tidak diteruskan selepas 1 Ogos. Tapi kena ingat, dalam perlembagaan ada beza antara proklamasi darurat dan ordinan-ordinan darurat. Apa beza dia? Proklamasi adalah pengisytiharan. Pengisytiharan darurat yang mana darurat itu akan diisytiharkan berlaku pada tarikh ataupun pada tempoh-tempoh tertentu. Seperti mana yang kita tahu dalam konteks darurat kali ini bermula daripada 11 Jun, 12 Jun sehinggalah 1 Ogos. Itu tarikh dia. Kalau nak diteruskan, maka Perdana Menteri mesti menasihati Agong untuk diteruskan. Tetapi apabila Taqiyuddin beritahu semalam bahawa keputusan kabinet, keputusan kerajaan, dia tidak akan teruskan darurat ini, maksud dia tidak akan menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk memperpanjangkan atau memanjangkan selepas daripada 1 Ogos. Itu bagus. Tetapi yang kedua, dalam perlembagaan menyebut berkenaan dengan ordinan. Apa dia ordinan-ordinan ini? Ordinan-ordinan ini adalah undang-undang yang diwujudkan dalam tempoh darurat ini. Maknanya dalam tempoh proklamasi darurat ini ada undang-undang yang disebut sebagai ordinan-ordinan. Dan undang-undang ini sebenarnya adalah dia boleh jadi undang-undang tambahan kepada akta yang sedia ada, bergantung kepada macam mana ordinan itu ditulis. Tetapi yang paling penting dalam konteks ini, ada 6 ordinan yang diluluskan dalam tempoh darurat ini. Dan kelulusan ordinan-ordinan ini adalah dibuat di bawah kuasa mutlak Yang di-Pertuan Agong. Kerana waktu tempoh darurat yang mempunyai kuasa yang paling tinggi adalah Yang di-Pertuan Agong. Dan dalam ordinan darurat disebutkan bahawa kuasa eksekutif diperturunkan oleh Yang di-Pertuan Agong ataupun diberikan kepada anggota kabinet yang dilantik sebelum proklamasi darurat. Ada faham maksud dia? Kalau dalam konteks darurat biasanya akan ada satu jawatan kuasa. Seperti mana dulu ada jawatan kuasa Mageran, majlis yang mana pengurusi dan jawatan kuasa itu dilantik khusus oleh Yang di-Pertuan Agong untuk take over the government for a certain period of time. Tetapi dalam konteks darurat kali ini, Yang di-Pertuan Agong memasyhurkan ordinan darurat yang di dalamnya menyebut bahawa kuasa eksekutif ini diberikan kepada kepimpinan ataupun anggota kabinet, menteri dan timbalan menteri yang dilantik sebelum proklamasi darurat. Maknanya dikekalkan status quo Perdana Menteri, menteri-menteri yang ada, timbalan-timbalan menteri yang ada sebagaimana sebelum proklamasi darurat. Itu disebutkan dalam ordinan. Okey. Yang kedua juga ada ordinan
yang mana ini ada kekeliruan, termasuk salah seorang exco saya pun dia tak faham sangat. Dia kata sebenarnya Akta 342 sudah ada. Apa dia Akta 342? Akta 342 adalah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Itu adalah akta yang memang sedia ada, yang diluluskan oleh Parlimen sebelum darurat. Salah satu contohnya, apa isi kandungan akta ini? Kesalahan yang terkait dengan akta ini boleh dikenakan kompaun sehingga RM1,000. Itu disebut dalam Akta 342. Nombor akta tu Akta 342. Apa dia? Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Tetapi bila darurat diproklamasikan, maka sebuah ordinan baru diluluskan oleh kerajaan, oleh Yang di-Pertuan Agong. Of course lah kerajaan yang prepare ordinan ini. Apa dia ordinan dia? Ordinan ni adalah cerminan kepada akta ini. Dinamakan Ordinan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit. Kuasa 10/2021. Dalam ordinan ini, apa yang beza dengan akta? Ordinan ini telah memberikan kuasa yang lebih kepada penguatkuasa dan kerajaan, termasuk nilai kompaun dinaikkan daripada RM1,000 di bawah Akta 342 itu kepada RM10,000 sehingga RM50,000. Yang ini yang betul-betul menekan rakyatnya. Dan akta ini, ordinan ini banyaklah perkara-perkara yang terkait dia. Ini salah satu ordinan. Ada 5 lagi ordinan yang lain. Semua sekali ada 6 ordinan. Salah satu ordinan lagi ialah ordinan darurat kumpulan wang amanah negara. Yang mana ordinan tersebut membolehkan kerajaan menggunakan wang daripada kumpulan wang amanah negara pada bila-bila masa. Maknanya tanpa perlu pergi kepada Parlimen, tanpa perlu diluluskan oleh Parlimen dari segi bajet, mereka boleh ambil duit ni bila-bila masa. Dan kerajaan memang pun mengambil wang ini, RM3 bilion untuk tambahan kepada vaksin yang pernah jadi isu bila digunakan wang kumpulan wang amanah negara ni. Macam mana kerajaan gunakan wang ini? Adalah melalui ordinan darurat kumpulan wang amanah negara 2021, yang sekali lagi ordinan itu juga diluluskan oleh Yang di-Pertuan Agong tanpa perlu melalui Parlimen, kerana Parlimen digantung. Parlimen memang tidak bersidang pada tempoh darurat kerana digantung oleh di bawah ordinan darurat ini. Jadi ini contohnya kesan dari segi apabila pemansuhan itu berlaku. Okey. Isunya ialah dalam konteks yang saya sebutkan tadi, ada 2, proklamasi darurat dan ordinan darurat. Proklamasi darurat, Datuk Seri Taqiyuddin sebut semalam bahawa kerajaan telah pun membuat keputusan tidak akan meneruskan proklamasi darurat ini dan tidak akan menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk meneruskan proklamasi darurat. Tetapi kena ingat, 1503 memerlukan Parlimen membahaskan dan menentukan keabsahan ordinan-ordinan darurat. Yang ini yang dibangkitkan oleh ahli-ahli Parlimen Pembangkang semalam. Dan juga Datuk Seri Najib dalam sidang akhbarnya, yang mana ordinan-ordinan ini memang dalam konteks Perlembagaan Perkara 1503 mesti dibahaskan dan ditentukan keabsahannya oleh Parlimen. Kalau Parlimen tak ada, tak apa. Tetapi bila Parlimen ada, mesti dibahaskan. Kalau tidak bahas, apa jadi? Dia akan bertentangan dengan Perkara 150/3. Dan 150/7 pula mengatakan, kalau dia tidak dibatalkan, ordinan-ordinan itu tidak dibatalkan, maka dia akan tetap efektif dan dia akan tetap beroperasi untuk tempoh 6 bulan lagi. Maknanya daripada 1 Ogos, 6 bulan lagi ordinan-ordinan ini akan terus beroperasi. Yang ini sudah tentu bertentangan dengan pendirian UMNO. Sebab itulah UMNO mengeluarkan kenyataan sehari sebelum Parlimen bersidang. Kita mengarahkan ataupun Presiden mengarahkan untuk ahli-ahli Parlimen ikut apa keputusan Majlis Kerja Tertinggi dalam 5 mesyuarat. Menetapkan bahawa kita mesti menzahirkan pendirian UMNO. Kita tak setuju dengan darurat ini dengan cara mesti minta kepada Parlimen agar ia dibahaskan. Dan kalau ia dibahaskan,
kita kena buat keputusan secara en bloc, semua ahli-ahli Parlimen UMNO kena tolak kerana kita tidak pernah bersetuju berkenaan dengan ordinan darurat. Itu keputusan kita. Tetapi bila bising semalam, ahli-ahli Parlimen sudah mula bising berkenaan dengan ini, akhirnya Datuk Seri Taqiyuddin mengumumkan bahawa ordinan ini juga telah pun dibatalkan. Dan dibatalkan sejak 21 Julai yang lalu, iaitu sehari selepas Hari Raya Haji. Maknanya Hari Raya yang kedua, dikatakan ada mesyuarat kabinet, dan mesyuarat kabinet tersebut telah pun memutuskan untuk membatalkan ordinan darurat ini. Persoalannya, yang ini persoalan yang paling penting. Ordinan ini, kalaupun tidak diputuskan dalam Parlimen, memang pun sebenarnya kenapa dia nak batalkan sebelum Parlimen, sebab dia tak nak undi. Sebab kalau undi saja, kemungkinan kerajaan akan kalah. Dan kalah kerajaan itu akan memberikan isyarat bahawa kerajaan ini betul lah kerajaan minoriti, kerajaan tidak ada majoriti, dan Perdana Menteri kena letak jawatan. Tetapi sebenarnya apabila katakan bahawa sudah dibatalkan, persoalan yang dibangkitkan oleh pemimpin-pemimpin UMNO daripada semalam, bahkan dalam Parlimen pun sepanjang pagi tadi dibangkitkan oleh ahli-ahli Parlimen, apakah benar yang di-Pertuan Agong sudah pun memperkenankan? Kerana kalau di luar Parlimen, kuasa untuk membatalkan ordinan ini adalah kuasa Agong. Agong yang mempunyai kuasa untuk meluluskan pembatalannya. Bukannya Parlimen dah, bukannya Perdana Menteri. Perdana Menteri boleh memberikan nasihat, tetapi ini adalah kuasa prerogatif Agong. Kuasa prerogatif di bawah tempoh darurat. Kena ingat, darurat masih berjalan. Hari ini baru 27 hari bulan. Tempoh darurat ini sampai 1 Ogos. Dalam tempoh darurat, kuasa yang paling besar adalah kuasa Agong. Itu keistimewaannya bila adanya darurat, kuasa itu adalah kuasa yang di-Pertuan Agong. Jadi yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa untuk memansuhkan, memberikan perkenan untuk membatalkan ordinan darurat yang saya sebutkan tadi. Termasuk ordinan darurat berkenaan dengan kompaun yang sehingga RM10,000. Persoalan ini penting untuk dijawab, tetapi gagal dijawab oleh Datuk Seri Taqiyuddin tadi dengan alasan dia akan dijawab hari Isnin depan. Ini persoalan yang dibangkitkan, dan persoalan ini yang dibangkitkan oleh Datuk Seri Najib. Apakah benar Agong sudah memberikan perkenahan? Dan ini juga dibangkitkan oleh ahli-ahli Parlimen. Betul ke Agong sudah memperkenan? Kalau Agong memperkenan, apa susah sangat? Sebab selama ni pengisytiharan darurat pun dibuat satu perutusan rasmi. Jadi kalau dibatalkan, apa salahnya buat perutusan juga? Tunjukkan bukti bahawa Agong sudah memperkenankan untuk dia dimansuhkan. Tetapi apa yang kerajaan sebut bahawa it has already been revoked. Itu istilah yang digunakan oleh Datuk Seri Taqiyuddin. Maknanya dia sudah di-announce, dia sudah dimansuhkan. Jadi tak timbul lagi, berbangkit lagi soal perlu untuk dibahaskan dalam Parlimen kerana ia tidak relevan. Jadi itu isunya. Kena faham apa yang dibangkitkan bukan sangat soal pendirian UMNO ni, kita setuju atau tidak dia batal. Kita setuju. Memang kita pun daripada awal darurat ini kita memang tak setuju untuk dia wujudkan. Bahkan lebih banyak mudarat. Dan memang ternyata gagal. Kenapa saya kata gagal? Sebab sepanjang darurat ini, kalau kita tengok statistik pada 12 Januari, hari pertama darurat, kes COVID 3,309. Hari ini, 27 Julai, 3 hari sebelum darurat ni tamat, kes COVID adalah 16,117. Jumlah kes COVID pada hari pertama darurat hanya 141,533. Hari yang 3 hari berbaki saja lagi, maknanya dalam tempoh darurat selama 6 bulan ini, daripada Januari sampai Julai ini, hampir 7 bulan ni, sudah mencecah 1,044,071 kes. Kematian pula, jumlah kematian pada hari pertama darurat pada 12 Januari adalah sebanyak 559 kes kematian. Tetapi selepas darurat dilaksanakan, yang berbaki hanya 3 hari saja lagi sebelum habis, sudah mencecah 8,408. Dan hari ini antara yang tertinggi, 207 kematian.
Kan? Maknanya perbezaan daripada hari pertama sampai kan, hari yang ke 100 berapa saya tak ingat. Maknanya berbaki 3 hari saja lagi, ada 7,849 perbezaan dia. Kes kematian. Ini nyawa manusia ini. Kan? Yang dikatakan COVID ni boleh membantu rakyat, boleh menangani COVID. Apa buktinya? Tak boleh. Kan? Itu sebab daripada awal UMNO tak bersetuju. Bahkan saya selaku Ketua Pemuda UMNO beberapa kali kita membuat kenyataan berkenaan dengan ini. Bahkan untuk membantu rakyat. Kalau betul membantu rakyat. Kalau ingat lagi, beberapa kali saya keluarkan kenyataan, minta Menteri Kewangan, minta kerajaan gunalah kuasa di bawah ordinan darurat yang memberikan kuasa kepada kerajaan. Untuk apa? Untuk mengarahkan bank-bank bagi moratorium secara automatik, menyeluruh, tanpa faedah terakru. Ini apa yang kita minta. Tetapi ternyata Menteri Kewangan pun mengakui dia pun tidak seragamkan bagaimana penawaran moratorium yang dibuat oleh bank-bank. Bahkan peringkat awal bila saya keluarkan kenyataan ini, dia boleh keluar kenyataan balas. Dia kata Menteri Kewangan tak ada kuasa. Saya kata ada kuasa. Pertama, ordinan darurat ini. Kuasa-kuasa perlu 2021 yang memberikan kuasa kepada kerajaan untuk mengambil alih aset, untuk mengambil alih hospital. Swasta boleh jadikan hospital kerajaan. Boleh kita isi pesakit-pesakit awam tanpa perlu pampasan pun kalau kerajaan buat keputusan tak nak bayar pampasan. Sebab pampasan itu pun atas budi bicara kerajaan. Itu di bawah ordinan darurat. Dan di bawah ordinan darurat ini jugalah saya menyatakan kepada Menteri Kewangan, gunakan kuasa yang nak kata kononnya ordinan darurat ini dibuat untuk membantu rakyat menangani COVID, maka berilah maksud dia, arahkanlah bank untuk menawarkan moratorium tanpa faedah terakru. Tapi ini tidak dilakukan. Dia kata dia tak ada kuasa. Saya kata ada kuasa melalui ordinan darurat, ada kuasa melalui Akta Bank Negara 2009, ada kuasa melalui Akta Perkhidmatan Kewangan 2013. Ini 3 akta. 1 ordinan, 2 akta. Akhirnya dia mengatakan memang ada kuasa tetapi kena bayar pampasan. Akhirnya bila saya berjumpa dengan dia sendiri, dia pun mengakui bahawa dia tak buat penyeragaman dari segi penawaran. Sebab itu saya kata kepada Datuk Seri Tunku Zafrul, sebabkan tidak ada penyeragaman lah rakyat merana. Rakyat nak moratorium tetapi terpaksa fikir 20 kali. Bukan 10 kali dah, bukan 3-4 kali, 20 kali. Nak ambil atau tidak? Iyalah. Bank seperti Maybank, cekik darah. Siapa yang ambil moratorium 3 bulan, kena bayar untuk tempoh 12 bulan. Siapa ambil moratorium 6 bulan, kena bayar untuk tempoh 24 bulan. Ini ridiculous. Saya kata, this is absurd. Macam mana nak bantu rakyat dalam konteks ini? Itu dari segi Maybank. Contoh Maybank. Ada bank-bank lain yang memang kami terima ratusan maklum balas daripada rakyat yang siap print, screen lagi. Mesej yang dapat daripada bank-bank, berapa kena bayar balik. Sebab apa? Adanya faedah terakru. Sebab apa? Sebab tidak adanya penyeragaman dari segi penawaran. Sebab apa? Sebab tidak adanya intervention daripada kerajaan. Sebab apa? Sebab kerajaan tak menggunakan kuasa yang diperuntukkan dalam ordinan darurat. Jadi kalau tak menggunakan kuasa yang ada, tak membantu rakyat, apa gunanya ordinan darurat? Adakah ordinan darurat ni hanya sekadar untuk mengenakan compound? Itu pun double standard. Golongan kayangan boleh bebas begitu saja. Rakyat marhain, orang bawah, boleh dikenakan. Sebab itu saya ulang balik tadi. 23 Julai, kalau betul 21 Julai sudah dimansuhkan, maknanya RM2,000 compound yang dikenakan kepada warga asing yang semayang. Yalah, kita pun tak setujulah. Mereka melanggar SOP solat Jumaat Hari Raya beramai-ramai dan menimbulkan keresahan masyarakat awam. Tetapi janganlah diperlakukan bagaikan mereka ni pesalah jenayah. Dipakaikan dengan baju lokap dengan begitu saja, walaupun mereka ini adalah warga asing, tetapi atas dasar kemanusiaan, atas dasar saudara se-Islam, seagama, kenalah hormati mereka. Ialah compound, tetapi jangan malukan, jangan layani mereka bagaikan penjenayah yang melakukan satu jenayah yang besar.
Ya, kita setuju bahawa perlu di compound. Tetapi perlu juga compound timbalan speaker yang pergi secara terang-terangan makan buat pesta durian. Kan? Mula-mula tipu rakyat. Tipu orang. Tipu kata apa? Oh, ini gambar lama. Tapi rupa-rupanya memang betul. Lepas tu tukar statement. Kan? Akhirnya keluar pula Tuhan punya kuasa. Satu lagi. Kan? Boleh pergi pula homestay. Kan? Sebab itulah orang kata kita kena stay at home, bukannya homestay. Ada beza antara stay at home dengan homestay. Itu ada beza. Rupanya bukan sahaja setakat homestay, adanya macam-macam majlis dan sebagainya. Ini melanggar SOP. Ini timbalan speaker sendiri yang tidak menunjuk contoh yang baik. Tapi kita tak dengar berapa yang dikenakan. Dan banyak lagi lah kes-kes yang saya rasa netizen lebih maklum berkenaan dengan ini. Sebab itu kita rasakan bahawa ordinan-ordinan darurat ni mesti dibatalkan. Macam mana nak dibatalkan? Ada dua kaedah untuk pembatalan ini dari segi perlembagaan. Pertama, dibatalkan dengan perkenaan agung sekiranya dibuat dalam tempoh proklamasi darurat dan di luar sidang parlimen. Okay? Tetapi kalau berlakunya sidang parlimen, satu lagi kaedah ialah mengikut perkara 1503, dia mesti dibahaskan dan diputuskan dalam parlimen oleh dua-dua majlis. Maksud majlis ini Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Itu jelas. Saya ulang macam mana cara nak memansuhkan ordinan-ordinan darurat, bukan proklamasi darurat Ramai tadi yang confused. Lepas tu dia kata, apa lagi doktor nak ni? Proklamasi kan dah dikatakan tidak diterus. Saya kata betul, tetapi cara kena buat dengan betul. Jangan tipu rakyat. Jangan mainkan nama agung. Jangan buat sesuatu yang menyebabkan orang akan kata kerajaan ini tak ada berperaturan ke? Tak ada satu sistem ke? Itu maksud saya. Okey, proklamasi darurat sudah pun diisytiharkan oleh menteri semalam bahawa dia tidak akan diteruskan. Maksud dia sebutkan dia tidak akan menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk mengadakan proklamasi fasa 2 contohnya. Itu dah dijelaskan. Tetapi ada satu lagi aspek yang penting, iaitu ordinan-ordinan darurat yang mesti dibatalkan juga. Kalau tidak dibatalkan, dia akan take effect for another 6 months. Untuk 6 bulan akan datang, ordinan ini masih terpakai. Dan kalau terpakai, compound boleh dikenakan kepada rakyat-rakyat biasa ni. Itu yang kita perjuangkan supaya mesti dihentikan. Cuma macam mana nak dihentikan? Dia ada dua kaedah, saya ulangi. Pertama, kuasa yang di-Pertuan Agong yang mempunyai kuasa mutlak untuk membatalkannya sebagaimana kuasanya untuk memasyhurkan ataupun meluluskan ordinan-ordinan darurat dalam tempoh proklamasi darurat ketika sidang parlimen tidak ada. Maknanya itu satu option. Option yang kedua ataupun pilihan yang kedua adalah ketika sidang parlimen ketika parlimen bersidang, maka perkara 150/3 menyatakan bahawa sekiranya ia belum lagi dimansuhkan, maka ordinan-ordinan ini hendaklah dibentangkan dan dibahaskan untuk ditentukan keabsahannya, sama ada untuk diluluskan ataupun annul, untuk dimansuhkan, dibatalkan. Jadi ini adalah peruntukan perlembagaan, bukan main-main ini. Sebab setiap ahli parlimen bersumpah setia untuk memelihara dan mempertahankan perlembagaan persekutuan. Kena ingat tu. Ini bukan main-main dengan nama Allah. Untuk mempertahankan perlembagaan persekutuan. Jadi, ini mesti diikuti. Itu yang dibangkitkan. Jadi, bila orang bising, Datuk Taqiyuddin mengatakan bahawa ia sudah pun di-revoked. Di-revoke salah. Maknanya dibatalkan. Ataupun, it has already been revoked. It was revoked on the 21st Julai. Maknanya 21 Julai lagi sudah pun revoke. Maknanya dalam tempoh revocation ini, isu yang utamanya ialah kenapa tidak diberitahu kepada rakyat, diumumkan, diisytiharkan. Macam mana kes compound 2,000 kepada warga asing, macam mana kes compound kepada 2,000 orang yang saya dimaklumkan ada 2,000 kes, 2,000 compound pun telah pun dikeluarkan selepas daripada 21 Julai sampai sekarang. Apa status 2,000 ni? Siapa yang kena compound ni, ini hak anda semua. Anda sepatutnya tak boleh bayar, tak payah bayar lah. Yang kena 2,000, 3,000, 4,000, 10,000 tak payah bayar. Tetapi sama ada Akta 342
yang had dia RM1,000 itu terpakai ataupun tidak, itu saya tak tahu sebab saya bukan peguam. Itu pun perlu ditentukan keabsahannya. Tetapi kesannya besar. Kesannya juga macam mana status perbelanjaan selepas daripada 21 Julai sampai sekarang. Sudah tentu ada perbelanjaan yang telah pun diluluskan di bawah ordinan yang perlu disemak balik sama ada ia masih lagi sah dari segi perundangan ataupun tidak, kerana ordinan ini sudah dibatalkan. Dan satu lagi yang paling menarik apabila peguam terkemuka Datuk Hanif Khatri mengeluarkan kenyataan semalam, dia mempersoalkan soal keabsahan status kabinet yang ada. Kerana kabinet yang ada ini adalah kabinet darurat. Kabinet darurat adalah kabinet yang diberikan kuasanya oleh Yang di-Pertuan Agong melalui ordinan-ordinan darurat. Kan? Melalui ordinan darurat disebutkan secara jelas bahawa Perdana Menteri, menteri-menteri kabinet timbalan menteri ini diberikan kuasa oleh Yang di-Pertuan Agong di bawah ordinan ini sebagaimana yang dilantik sebelum proklamasi darurat. Maknanya mereka mengekalkan, ordinan darurat mengekalkan status quo Perdana Menteri, menteri, timbalan menteri, portfolio mereka yang ada sebelum darurat diproklamasikan pada 12 Januari. Kan? Mereka ini adalah orang yang sama untuk berada sebagai kabinet darurat. Sepanjang darurat ini berlangsung, sepanjang ordinan-ordinan darurat ini masih efektif. Okay? Tetapi the minute ordinan darurat ini dimansuhkan dalam tempoh proklamasi darurat yang belum pun lagi tamat, mana kita masih lagi dalam konteks darurat ni. Kan? Walaupun ordinan darurat dimansuhkan, tetapi darurat masih lagi berjalan. Sehingga 1 Ogos kita ada 3 hari lagi berbaki. Apakah status Perdana Menteri? Apakah status timbalan Perdana Menteri? Apakah status menteri-menteri kabinet dan timbalan-timbalan menteri? Ini satu perkara besar ni. Kan? Ini yang perlu dirungkaikan, perlu diperjelaskan kepada rakyat. Sama ada Perdana Menteri hari ini sebenarnya tidak sah lagi. Sebab kuasanya sudah diambil ataupun ditarik. Sekiranya benar, kan, ordinan-ordinan ini sudah pun di-revoked ataupun dibatalkan pada 21 Julai. Kan? Tapi macam mana saya katakan tadi, persoalan besar juga, betul ke Agong sudah pun memperkenankan. Sebab sampai hari ini sunyi sepi. Biasanya Istana Negara akan keluarkan kenyataan. Tapi sehingga sekarang, Istana Negara tak keluarkan sebarang kenyataan. Dan kalau kita lihat daripada lenggok bahasa ataupun cara Datuk Taqiyuddin menjawab tadi di Parlimen, seolah-olah dia takut dah nak menggunakan perkataan Agong perkenankan. Dia kata tunggu sampai hari Isnin depan. Jadi antara esok sampai hari Isnin, masih lagi drama belum berakhir. Drama yang paling besar sekali, persoalannya, apakah Agong akan membuat perkenannya? Kalau memperkenankan, apakah dia akan backdated kepada 21 Julai? Yang ini kita tunggulah titah Yang di-Pertuan Agong, dan kita mohon agar Yang di-Pertuan Agong dapat memberikan pencerahan dan penyegaran kepada kita semua. Jadi inilah sebenarnya yang penting untuk kita faham. Saya jelaskan supaya kita tidak ada isu dari konteks kefahaman kita, penyelarasan, supaya tak nampak bahawa ini bukan isu politik, ini isu besar ni. Daripada awal, saya ulangi, UMNO tidak pernah bersetuju, bahkan menolak proklamasi darurat. Apatah lagi ordinan-ordinan darurat yang jelas menekan rakyat, yang jelas tidak memberikan sebarang keuntungan kepada rakyat. Dan ini tanpa darurat pun kerajaan boleh menangani COVID lah. Tapi menangani COVID ni pun kita sebenarnya gagal. Dari segi kita minta total lockdown pun tak buat. Total lockdown ini bila Perdana Menteri isytiharkan total lockdown, rupanya bukan total lockdown, separuh masa. Ini antara perkara yang kita bangkitkan. Okey. Ada siapa nak visi ke? Di pukul apa? Dah pukul 12 . Jadi hari ini saya harap semua faham lah untuk kita berbincang berkenaan ini. Saya ucap terima kasih kepada semua yang bersama-sama dengan saya. Mungkin malam ini saya tidak ada ruang untuk kita bervisi lah. Mudah-mudahan insya-Allah malam-malam berikutnya kita bertemu lagi. Sekurang-kurangnya apa yang
saya kongsikan ini ada manfaatnya supaya kita faham ya. Pertama, apa beza proklamasi darurat dan ordinan-ordinan darurat. Yang kedua, kenapa isu pemansuhan ini perlu kita dapat penjelasan yang tuntas daripada kerajaan supaya tidak timbul polemik berkenaan dengan keabsahan status ordinan-ordinan darurat. Sebab ordinan-ordinan darurat ni mesti dibahas dan ditentukan keabsahannya di dalam parlimen kalau ia belum lagi dimansuhkan. Tetapi kalau ia sudah dibatalkan ataupun dimansuhkan di luar parlimen sepanjang proklamasi darurat, dia hanya boleh dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong. Dia tak boleh dilakukan oleh kerajaan. Dan sehingga hari ini kita belum dapat kepastian sama ada Agong benar-benar membuat pengesahan ataupun tidak. Dan ini antara kita akan menantikan perkara ini, dan mudah-mudahan yang paling penting kita minta sebagai kerajaan jangan lagi bermain bersandiwara dalam hal ini. Perjelaskan dengan betul kepada rakyat supaya rakyat tidak keliru. Dan yang kedua, tolonglah penuhi segala tuntutan rakyat yang rakyat minta. 10 tuntutan yang kami telah bangkitkan. Alhamdulillah, saya ucap terima kasih sekali lagi kepada Datuk Seri Ahmad Maslan sebab membawa suara pemuda dan suara rakyat sebenarnya. Apa yang pemuda bangkitkan 10 tuntutan utama itu adalah rumusan daripada apa yang rakyat hendaki, dan semalam telah pun dibangkitkan, dan kita tunggu apa sebenarnya respon daripada Menteri Kewangan dalam parlimen mungkin esok ataupun lusa, kerana saya pun dah berbincang dengan Datuk Seri Najib. InsyaAllah Datuk Seri Najib sekali lagi akan membawa suara kita semua ni. Soal moratorium, soal iCitra, soal tambah nilai kepada bantuan COVID, bantuan khas COVID ini, bantuan BPR, BPN ini, LPPSA untuk kaki tangan awam yang kita perjuangkan supaya kerajaan ini benar-benar merasai keperitan dan kesusahan rakyat yang ada pada hari ini, terutama di kalangan orang bawah ini. Terima kasih banyak. Jadi itu saja. Terima kasih kepada semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.